Bayangkan Sabah membebaskan hutang PT-PTN dan juga Yayasan Sabah, tetapi bukan kerana kita muflis, sebaliknya kerana ia adalah satu simbol keadilan ekonomi yang tertangguh selama ini. Kami akan dedahkan kenapa ini bukanlah kehancuran keuangan, tetapi adalah satu pelaburan moral dan ekonomi yang perlu kita tuntut sekarang sebagai seorang rakyat. Propagandis Gabungan Rakyat Sabah GRS sekali lagi memesongkan fakta dengan dakwaan bahawa penghapusan hutang pendidikan seperti PT-PTN dan Yayasan Sabah akan mengganggu kewangan negeri. Dakwaan ini bukan sahaja tidak jujur secara ekonomi, malah tidak bermoral. Datang daripada sebuah kerajaan yang gagal menguruskan dana awam dengan cekap dan tidak serius memperluaskan akses kepada pendidikan. Fakta sebenar yang jelas ialah PT-PTN adalah agensi persekutuan. Kerajaan negeri Sabah tidak menanggung keseluruhan beban pinjaman PT-PTN. Apa yang dicadangkan oleh warisan adalah bentuk kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan, termasuklah pengecualian faedah untuk peminjam golongan B40, skim penyelesaian separa hutang dan pembiayaan bersama untuk menghapuskan hutang peminjam Sabah yang layak. Contohnya, mereka yang berkhidmat dalam sektor awam, cemerlang dalam akademik, ataupun berasal dari kawasan luar bandar. Jadi, dakwaan bahawa rizab negeri bakal terkuras adalah tidak tepat secara faktanya. GRS sering membanggakan rizab negeri sebanyak 8,6 bilion ringgit, tetapi anehnya enggan menggunakan sedikit daripadanya untuk pembangunan modal insan. Sebagai perbandingan, penghapusan hutang Yayasan Sabah sebanyak 200 juta ringgit sekiranya dilaksanakan sepenuhnya adalah hanya kurang daripada 2,5% daripada rizab negeri. Ini kurang daripada 315 juta ringgit yang dibayar kepada kontraktor politik dalam skandal air tanpa kelulusan rakyat. Tambah lagi, GRS membelanjakan hampir-hampir 600 ribu ringgit untuk sebuah papan iklan dan hampir 4 juta ringgit untuk nombor plat khas SMJ. Sementara graduan muda Sabah dibebani hutang pendidikan. Ini kawan-kawan jelas menunjukkan keutamaan kerajaan yang songsang dan tadbir urus yang sangatlah lemah. Pelbagai kajian antarabangsa menyokong bahawa penghapusan hutang pendidikan secara bersasar boleh meningkatkan pendapatan boleh guna, merangsang perbelanjaan tempatan, menggalakkan keusahawanan dan pemilikan rumah, serta meningkatkan kesihatan mental dan juga produktiviti. Setiap ringgit yang tidak dibayar sebagai hutang akan dibelanjakan dalam ekonomi tempatan, di pekan luar bandar, perniagaan keluarga dan juga pasaran perumahan Sabah. Jangan lupa, Yayasan Sabah pernah menjadi yayasan negeri yang terkaya, memiliki lebih 1 juta hektar tanah dan pelbagai aset komersial. Namun, sekurang-kurangnya 872 juta ringgit daripada dana yayasan hilang akibat penipuan, memperlihatkan pengurusan keuangan yang lemah dan pengawasan yang sangatlah longgar. Ratusan juta dalam bentuk konsesi pembalakan disalurkan secara senyap-senyap kepada kroni. Tanah-tanah yayasan dijual di bawah harga pasaran dan dana pendidikan dipotong bagi membiayai kepentingan politik. Untuk memulih semula kewangan yayasan, kerajaan warisan mesti mengambil semula konsesi perlombongan yang diberikan kepada pihak luar dan meletakkannya di bawah pentadbiran Yayasan Sabah, agar hasil bumi Sabah kembali untuk pelaburan pendidikan, kesihatan dan pembangunan luar bandar, dan bukannya diraih oleh kroni sahaja. Sementara itu, Sarawak kini maju di hadapan. Mereka telah meluluskan skim pendidikan tinggi percuma dan akan mula dilaksanakan pada tahun 2026. Ia akan meliputi iuran pengajian penuh di institusi milik negeri seperti Swinburne Sarawak,
Curtin Malaysia, UTS, dan ICATS merangkumi kursus STEM, perundangan, perbuatan, perakaunan, dan keuangan, termasuklah allowance tahunan RM15.000 untuk pelajar isi rumah B40 ataupun pendapatan per kapita RM1.500 sebulan dan ke bawah. Kos pelaksanaan diunjurkan sekitar RM300 juta dalam tahun pertama dan laporan terkini menyebut peruntukan hampir RM600 juta pada tahun 2026. Inisiatif ini dianggap klimaks kemajuan pendidikan di Malaysia. Jika Sarawak mampu lakukannya, mengapa Sabah dengan rizab RM8.6 bilion tidak mampu membantu graduannya walaupun sedikit? GRS hanya meniru retorik Sarawak tanpa keberanian dasar yang sama. Perlu diingat, warisan mentadbir dalam kondisi permusuhan dengan kerajaan persekutuan dan dalam krisis pandemik, namun berhasil memperluaskan beasiswa Yayasan Sabah, meningkatkan peruntukan sekolah luar bandar dan mencadangkan reformasi pendidikan yang bebas politik. Jika diberi 5 tahun mandat penuh dan kerjasama persekutuan, bantuan PTPTN untuk rakyat Sabah bukan hanya sekadar isyarat, tetapi ia boleh menjadi sebuah realiti. Baiklah, sahabat-sahabat semua, ini bukanlah soal keuangan semata-mata, tetapi ini juga adalah kehilangan keberanian politik, keutamaan yang songsang, dan kelemahan tadbir urus. GRS mampu keluarkan sukuk RM1 bilion, bayar pampasan RM315 juta tanpa cabaran, belanja jutaan ringgit untuk publicity, papan iklan, nombor plat kenderaan, dan biarkan wang Yayasan Sabah hilang tanpa pertanggungjawaban. Tetapi tidak mampu membantu anak-anak muda Sabahan berhutang RM300.000 dengan PTPTN. Ini, kawan-kawan, bukanlah tanggung jawab fiskal, tetapi ini adalah kegagalan moral. Adakah ini langkah menyelamatkan generasi ataupun hanya politicking murahan? Apakah penghapusan hutang pendidikan ini akan memicu rasa ketagihan subsidi pendidikan sehingga pelajar kurang menghargai pinjaman? Berapa lama langkah sebegini boleh dijadikan polisi tanpa ancaman inflasi ataupun defisit? Adakah warisan sekadar menyalahkan GRS ataupun mereka benar-benar ada pelan jangka panjang? Dan bolehkah Sabah capai kejayaan seperti Sarawak ketika GRS dilihat tidak beri tumpuan pada pelaburan modal insan? Atau adakah semangat pembangunan di Sabah masih lagi belum terbentuk? Nah, itulah persoalan-persoalan yang semua kita ini sebagai rakyat Sabah fikirkan dan kita coba amati persoalan itu. Kalau Anda rasa Anda mempunyai jawaban kepada persoalan-persoalan tersebut, sila utarakan ataupun sila ulaskan jawaban Anda di ruangan komen di bawah. Dan terima kasih juga karena terus menonton ulasan pada video kali ini sehingga habis. Oleh itu, terima kasih kawan-kawan karena terus menonton sehingga habis video kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan ada satu lagi persoalan terakhir untuk Anda. Adilkah kalau kita cakap Sabah ini layak mendapatkan pendidikan tinggi secara percuma? Apa kata Anda? Baiklah semua, selamat belajar dan jumpa lagi di video seterusnya. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sekali lagi, terima kasih.